Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan sesi PDPR Pendidikan Islam tahun 6. Pada hari ini bertarikh 1 Julai 2021. Kita akan buat lagi 2 muka surat, iaitu muka surat modul yang terakhir lah. Muka surat modul yang terakhir untuk minggu yang ke-21 ni. Okay, kamu boleh tengok yang mana ada tarikh 1 Julai 2021 tu. Okay, ada 2 muka surat. Yang pertama, ini muka surat yang pertama. Dan ini muka surat yang kedua. Kamu hanya perlu tuliskan nama di ruang kosong ni. Baiklah. Muka surat, dua-dua muka surat yang kita akan buat ni berkenaan dengan tajuk apa? Tajuknya dalam bidang ulum syariah bahagian adab, iaitu adab terhadap alam sekitar dalam kehidupan harian. Adab terhadap alam sekitar. Okey, baiklah. Jadi kita akan tengok dulu sepintas lalu soalan-soalan dalam modul ni sebelum kita mencari jawapannya di buku teks nanti. Baik. Soalan yang pertama, apa dia kata? Cara-cara menjaga kebersihan alam sekitar. Macam mana kita nak jaga kebersihan alam ni? Ada 3 cara-cara menjaga kebersihan alam sekitar yang akan kita tengok di buku teks nanti. Okey, kamu kena tulis di sini lah. Ini cara yang pertama, cara yang kedua dan cara yang ketiga. Yang kedua soalan dia, sebab perlu menjaga alam sekitar. Kenapa kita perlu jaga alam sekitar? Nyatakan sebab-sebab dia. Okey. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 sebab perlu menjaga alam sekitar. Jawapan ada di buku teks. Kita akan sama-sama tengok nanti. Yang ketiga, 2. Dia tanya apa? 2 kepentingan alam sekitar. Kenapa alam sekitar ni penting? Okey, ada 2 kepentingan alam sekitar. Okey. Ini nombor 1, nombor 2 kita akan tengok di buku teks sekejap lagi. Okey, seterusnya muka surat yang kedua ada peta buih ini. Kamu boleh tengok peta buih. Kamu kena lengkapkan peta buih ini. Dia ada bagi berapa tempat kosong? 1, 2, 3, 4, 5 tempat kosong. Kamu kena isi ke 5 ni. Nak isi dengan apa? Okey, apa dia minta ni? Senaraikan akibat tidak menjaga alam sekitar. Okey, akibat tidak menjaga alam sekitar. Ada 5 akibat. Kalau kita tak jaga alam sekitar, apa kesan dia? Apa akibat yang kita dapat? Okey, kita akan tengok di buku teks nantilah. Okey, baiklah, sekarang kita buka buku teks. Muka surat 183. 183. Okey, di sini ada gambar lori sampah ni. Okey, tajuk besar dia harga ilah alam. Harga ilah alam. Okey. Okey, di sini dia bagi pengertian alam sekitar tu. Apa dia alam sekitar? Alam sekitar yang kita duk sebut tu kan. Okey, baik. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Okay. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Sekali lagi kita ulang ayat ni. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Ada tadi soalan dia tanya. Sebab-sebab perlu menjaga alam sekitar. Salah satu sebab dia supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Itu cadangan jawapan lah. Okey, baik. Okay, seterusnya muka surat 184. Buku teks kita 184. Okey.
184 pula kita tengok adab terhadap alam sekitar. Okey, ni tajuk dia 184 ni. Yang pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Itu cara-cara nak jaga alam sekitar. Kena kawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan. Okey. Yang kedua, cara nak jaga alam sekitar, menguruskan aktiviti pembuangan sampah. Menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti potongan, pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa pepejal dan secara sisa toksik dan pepejal secara sistematik. Itu cara yang kedua lah nak menjaga alam sekitar. Ini ada tanya ni, cara-cara menjaga alam sekitar. Okey, baik. Yang ketiga, cara-cara yang ketiga, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Dia kena mengawal aktiviti penebangan pokok. Ni dia tanya 3 cara menjaga kebersihan alam sekitar. Eloklah memang ada 3 tadi. Okey, 1, 2, 3. Kamu tak perlulah salin sampai panjang macam ni. Kamu ambil yang berkenaan sahaja. Okey. 1, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang. Yang kedua, menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik. Itu cara yang kedua lah. Cara yang ketiga nak jaga alam sekitar, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Okey, seterusnya. Muka surat 185 buku teks kita. Ni ada kotak kuning ni, 185, dia kata kepentingan adab terhadap alam sekitar. Okey, tadi ada soalan. Ni sebab-sebab perlu menjaga alam sekitar ni lah. Okey. Yang pertama, dapat menikmati udara segar. Sebab apa kita perlu menjaga alam sekitar? Dapat menikmati udara segar. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Dan keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Dan yang kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Habitat flora dan fauna ni haiwan dan tumbuhan lah. Flora dan fauna tu haiwan dan tumbuhan. Flora tu tumbuhan, fauna tu haiwan. Okey, baik. Okey, sekarang kita tengok muka surat yang seterusnya, 186. Berkenaan dengan akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Okey, di mana nak isi tu? Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nak ambil tang mana? Tengok kotak yang keempat ni, yang ada tulisan tebal ni. Yang ada tulisan tebal ni, kamu ambil 5 sahaja. Ni dia bagi banyak ni. Kamu ambil 5 sahaja dan isilah satu sampai penuh ni. Okey, akibat menjaga alam. Akibat tidak menjaga alam sekitar. Okey, kita baca dulu apa akibat dia. Yang pertama,
Ketidakstabilan alam. Alam tak stabil. Bila alam tak stabil tu yang berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Ketidakstabilan alam. Yang kedua, pencemaran udara. Udara jadi tercemar lah. Yang ketiga, pencemaran air. Yang keempat, kepupusan habitat dan hidupan. Yang kelima, pendapatan penduduk terjejas. Bila pendapatan penduduk terjejas lah. Kalau alam tercemar, orang-orang yang duk cari pendapatan dalam hutan tu, dia terjejas. Okey, yang keenam, khususnya hakisan tanah. Itulah yang tadi kita kata hakisan tanah tu lah. Bila berlakunya pembalakan, kita pun selalu tengok dalam berita berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Okey. Itu sahaja latihan untuk hari ini. Okey. Okey, ada lagi satu soalan. Okey, yang ini di mana kita nak cari jawapan ni? Dua kepentingan alam sekitar. Pasal apa alam sekitar ni penting? Jadi kita boleh fikir melalui yang di sinilah. Okey. Kenapa alam sekitar ni penting? Okey, contohnya yang ni, pendapatan penduduk terjejas. Oh, rupanya alam sekitar ni merupakan sumber pendapatan penduduk. Kamu pun ambil lah. Tulis sini dua kepentingan alam sekitar. Yang pertama, sumber pendapatan penduduk. Dan yang kedua, kenapa alam sekitar ni penting? Sebagai sumber makanan dan minuman lah. Sumber makanan dan minuman kita lah. Air yang kita duk minum tu mai daripada sungai yang bersih. Alam sekitar lah sungai. Sungai termasuk dalam alam sekitar. Kalau kotor, sungai kotor, maka kita pun minum air kotor. Okay. Itu sahaja berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu akibat, iaitu adab terhadap alam sekitar. Okey, adab terhadap alam sekitar. Okey. Pertama kita belajar tadi, kita tengok balik. Pertama kita belajar pengertian alam sekitar. Okey, pengertian alam sekitar. Yang kedua ni, mengapa kita perlu menjaga alam sekitar. Ini cara-cara menjaga alam sekitar. Ini pula kepentingan adab terhadap alam sekitar. Penting kita beradab dengan alam sekitar ni. Okey, dan seterusnya yang terakhir untuk hari ini. Tadi kita dah baca sama-sama akibat dia kalau kita tidak menjaga alam sekitar. Okey, baik, kita tengok sikit sebelum kita tutup rumusan untuk tajuk hari ini. Dia kata apa? Di kotak kalori ni, adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga. Okey, apa dalil dia? Betul ke Tuhan suruh jaga alam sekitar? Okey. Betul. Jaga alam sekitar ni memang Allah yang suruh. Tahu mana Allah suruh? Ini dalil dia ataupun ayat Quran mengatakan Allah suruh jaga alam sekitar ni. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu ayat Al-Quran dia daripada surah Al-A'raf ayat 56, surah yang ke-7. Okey, surah Al-A'raf ayat 56, surah yang ke-7. Okey, apa maksud dia ayat tu? Ayat Quran ni. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi
sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Allah larang kita, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Itu kata kunci dia. Allah larang manusia daripada merosakkan alam sekitar. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat menyiapkan tugasan yang telah diberi dalam masa yang telah ditetapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.